Assalamualaikum everyone. So hari ni Fikri nak buat cucur ataupun cekodok coklat. Bak kata orang putih, coklat ball. Tiba. Tapi bukan coklat ball macam kita beli kat mall tu lah kan. Bahan dia mudah sangat-sangat. Fikri yakin anak korang mesti suka. Okey, memulai satu cawan air panas. Lepas tu satu sudu besar susu. Tak kisah kau nak guna brown sugar ke apa ke, terpulang. And then 2 cawan tepung. Lepas tu kacau-kacau, uli sampailah dia jadi macam ni, betul. Lepas tu coklat tu kita potong. Tak kisah nak guna coklat apa pun, terpulang pada anda. Lepas tu sapu minyak dekat tangan sikit. And then ambil sikit tepung. Lepas tu kita letak coklat. Macam biasa kita buat. Macam alam buat macam ondeh-ondeh macam tu. Ondeh-ondeh lagi. Lepas tu goreng. And then kena kacau-kacau. Lepas tu dah siap. Selamat mencuba. Guys, hari ni kita nak buat cucur lemak manis. Jom kita start. Okay, first didihkan 1 cawan air. Masukkan 2 sudu butter, garam sikit. And then masukkan 1,5 cawan tepung gandum. Padamkan api and then kacau sampai dia sebati macam ni. And then masukkan 1/3 cawan susu pekat manis. Baru dia manis cukup rasa dia tu. Lepas tu korang genta-genta jadi bola macam ni. Kalau nak lagi sedap, boleh lepehkan dia. And then kita boleh letak mozzarella cheese kat tengah lah. Lepas tu boleh goreng. Yang ni kalau tarik dia punya apa dah cucur tu kan, kat dalam tu ada cheese yang meleleh campur dengan lemak-lemak manis santan tu. Allah, sedapnya. So sedapnya makan cucur, dan di hadapan saya dia ada macam-macam jenis cucur. Tapi sebelum tu saya nak bacakan satu komen di Facebook. Cik T kata, saya suka cucur jagung manis. Lagi-lagi jagung tu banyak. Wow, Cik T, awak memang penggemar cucur jagung nampaknya. Dan hari ini kita bersama dengan Puan Siti Zawiyah yang akan berkongsi tips macam mana dia buat cucur supaya lagi sedap, lagi rangup ya, Puan Zawiyah ya. Okey, Puan Zawiyah, hari ini ada cucur jagung, cucur ikan bilis, ada cucur apa lagi tu? Cucur bawang. Cucur bawang. Sayur lah. Okey, tapi yang sedang digoreng di situ adalah cucur ikan bilis. Saya tengok teknik yang Puan Zawiyah gunakan ni luar biasa sedikit. Saya tak pernah lihat lah. Saya tak pernah lihat orang goreng macam ni. Tapi nak tanya dulu sebelum nak kongsikan bahan-bahan, kenapa goreng macam tu Puan Zawiyah? Maksudnya pakai benda ni mudah. Lepas tu nampak pun cantik kan? Oh, nampak cantik lah keluarnya. Sebenarnya kita buat ni cucur udang. Okey. Tapi sebabnya tak buat cucur udang ini, jadi saya buat cucur ikan bilis lah dalam pan. Macam tu lah. Baik, nampak tak? Dia punya saiz semua sama je sebab dia guna pan dan ada ikan bilis yang besar terletak dekat tengah tu. Okey, baik Puan Zawiyah, nak tanya. Kalau nak buat cucur ni, kita tahulah bahan-bahan asasnya. Tapi kalau nak dapatkan cucur yang rangup dan tak lembik kan, apa ke orang kata tipsnya? Kalau kita lihat kat depan ni ada bahan, tapi macam mana rasionya? Okey, kita guna tepung gandum, tepung beras. Tepung beras ni yang membuatkan kuih kita jadi tak lembik lah maksudnya. Baik. Lepas tu kita dah campurlah bawang, ikan bilis, cili. Bawang, ikan bilis, cili. Lepas tu kita guna yeast lah, garam. Dan daun bawang atau daun kucai lah. Ini daun bawang. Tadi tu daun kucai tu saya lupa nama. Tapi saya tahu apa tu daun kucai. Daun kucai tu sesuai untuk cucur udang. Ini cucur ikan bilis. Daun kucai. Lepas ni ada seorang lagi tetamu yang akan tunjukkan kepada anda. Tapi nak tahu Puan Zawiyah, bila nak buat cucur ni, bahan dia asas. Tapi kalau nak bezakan jagung, ikan bilis, dia bila dah buat adunannya, jagung tu bila Puan masukkan biasanya? Kita masukkan kemudian. Maksudnya adunan ni boleh buat macam-macam jenis cucur. Maksudnya kita dah adun tepung dengan bahan-bahan contoh bawang ke apa, dia punya kondimen kita bubuh kan. Okey, dah kita kacau, dia dah sebati, baru kita masukkan jagung. Kalau kita masuk awal-awal takut jagung tu dia keluar air kan. Faham. Nampak tak cantik dah. Faham. Okey, maksudnya kalau anda nak buat pelbagai jenis cucur, adunannya satu je. Tapi tengoklah kalau nak buat ikan bilis, masukkan ikan bilis kan. Tapi Puan Zawiyah punya cucur jagung ni ada ikan bilis ataupun udang di dalamnya? Udang kering. Ada udang kering. Okey, kalau cucur ikan bilisnya ada ikan bilis macam tadilah dalam. Ikan bilis yang dah kita blender. Dan kalau cucur bawang?
Cucur ni tadi cucur bawang lah. Kita bubuh udang kering. Oh, okey. Cucur jagung tadi saya masukkan udang hidup. Okey. Dan rasanya minggu ini adalah minggu terakhir bulan Syawal kan. Jadi kalau ada open house nak buat yang simple-simple, light tak nak makan yang berat sangat, bolehlah buat cucur. Pelbagai jenis cucur. Open house pelbagai jenis cucur. Ya. Dan Mungkin lebih laku pun. Ya, mungkin. Dan bagi pengetahuan anda di rumah, Puan Zawiyah ni pernah memenangi World Chef Championship pada tahun 2019 di Kedah. Masa tu masak apa Puan Zawiyah? Saya masak kuah lodeh. Wah, kuah lodeh. Kuah lodeh tu pun ala-ala kampung lah kan. Yang kita rebus saja, tak ada tumis. Okey. Lepas tu saya masak kerabu pucuk ubi, tauge, campur semua kan. Okey, baik. Lepas tu nasi lemak moden dengan nasi lemak biasa lah. Nasi lemak moden dengan nasi lemak biasa. Okey, nasi lemak moden tu apa? Dia ada beza. Ada beza? Apa bezanya? Contohnya macam kita colourkan dia. Okey, faham. Macam itulah. Okey, baik. Tadi penerbit saya kata kuah lodeh, saya tahu. Sejak saya masuk WHI, saya dah kenal pasti pelbagai jenis menu tradisional juga. Okey, baik. Puan Zawiyah, kalau mereka nak mencuba cucur, pelbagai jenis cucur ni, boleh Puan Zawiyah ambil pesanan tak? Kalau boleh. InsyaAllah. Okey, apa nak laman IG-nya? Laman IG-nya Zawiyah Collection. Dan FB saya Siti Zawiyah Collection. Okey, baik. Dan sebelum kita nak berkongsi satu perkongsian bersama anda, saya nak tanya Puan Zawiyah juga. Memandangkan buat cucur ni menggunakan tepung, tapi bila orang buat pesanan buat selepas ini kan, sebab harga tepung kita tahu naik, adakah harga cucur pun akan naik? Ya, kita naikkanlah sikit kan. Okey, baik, naikkan sikit. Dan ini dia kami nak bawakan perkongsian di mana tinjauan oleh wartawan kami AIR berkaitan dengan kenaikan harga tepung. Jom kita saksikan. Seperti yang kita tahu, sebelum ini beberapa barangan asas telah mengalami kenaikan harga dan kini tepung gandum juga turut mengikut trend peningkatan harga sejak beberapa minggu yang lalu. Jadi hari ini saya nak buat tinjauan ke beberapa gerai untuk tanya sendiri kepada peniaga-peniaga macam mana harga tepung gandum ini memberi kesan kepada mereka, terutamanya bagi mereka peniaga-peniaga kecil. Baru-baru ini harga global tepung dilaporkan meningkat secara mendadak selepas India mengenakan sekatan ekspor kepada tepung gandum. Menurut seorang peniaga cucur dan kuih muih, Padli Dalip 52 tahun, peningkatan tersebut amat memberi kesan kepada peniaga kecil sepertinya yang menggunakan tepung gandum sebagai bahan utama untuk berniaga. Kuih saya kebanyakannya berasaskan tepung. Sangat banyak saya pakai lah. Lebih 20 kilo satu hari saya pakai. Jadi kenaikannya, kos saya bertambah RM20 untuk tepung saja satu hari. Jadi saya terpaksa naikkan harga kuih-kuih saya, barang jualan saya semua. Sementara itu, seorang lagi peniaga, Fariza Marjun, 36 tahun berkata, dia juga terkesan dengan isu tersebut dan turut meletakkan harapan agar kenaikan itu tidak keterlaluan. Kalau bab terkesan tu memang terkesanlah. Sebab apa? Dengan kenaikan harga sekarang kan, lagi-lagi kalau nak cari dekat mana-mana pun sekarang susah, pembekal tak ada apa semua kan. Terutama macam minyak, dulu minyak, sekarang tepung pula kan. Tapi kita orang kalau kita orang masih gunakan apa? Tepung je nama sendiri. Sebab ni franchise. Tapi sikit sebanyak mesti ada juga guna tepung-tepung macam tepung gandum apa semua kan. Memang terkesanlah. Bagi Muhammad Syahril, 28 tahun pula, dia turut mengakui telah berhadapan dengan kesukaran mendapatkan bekalan tepung di pasaran sejak akhir-akhir ini dan ia juga sedikit sebanyak menyebabkan perniagaannya terjejas. Banyaklah memberi kesan kepada peniaga-peniaga macam kami. Lagi kami jual semua bahan kuih, kita banyak guna tepung. Kadang-kadang bakalan tepung pun tak cukup. Ada pun dengan harga yang tinggi. Dan itulah banyaklah terjejas lah. Bekalan sendiri pun sekarang ni memang susah nak dapat. Kadang kita pergi beli kedai runcit pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak. Hasil tinjauan mendapati para peniaga kebanyakannya terkesan dengan isu ini dan diharapkan agar masalah ini dapat diatasi dengan segera.
Okey, ada pantun 2 kerat sekarang ni daripada penonton kita yang sedang menyaksikan melalui Facebook Live WHI TV3 dari Hasnah Ismail. Katanya, tetamu bertandang, penat ditahan. Cucuk udang jadi pilihan. Sebab sekarang ini bersama saya ialah Muhammad Farid Aidi Ismail nak kongsikan resepi cucuk udang. Wow, ini favourite ramai termasuklah saya dan Fiza Sabjahan peminat juga cucuk udang ni. Jadi kita nak belajarlah macam mana nak buat yang paling sedap. Okey, bahan-bahannya kita tengok kat depan ni. Ni daun yang Sugi sebut tadi, daun kucai. Ya, betul. Lagi? Daun kucai dan ini bawang Holland. Macam biasalah, ini toge. Dan ini paling utama, udang dan juga tepung. Itu sajalah yang basic saja. Dan yang ini biasalah 3 saja. Serbuk kunyit, ajinomoto dan juga garam. Itu saja, 8 saja bahan dia. Letak perasa-perasa sikitlah ya. Okey, kalau kita tengok bahan-bahan yang orang kongsikan selalu sama je bahan-bahan dia. Tapi bila sampai dekat rasa tu Farid, lain. Kenapa? Di mana silapnya Farid? Sambil-sambil tu Farid boleh buat demo. Okey, boleh buat demo. Okey. Dia sebenarnya resepi ni basic lah. Kalau kita cari kat Google pun memang ada lah kan. Memang sama je bahan dia. Cuma yang membezakan dia cara kita buat tu. Okey. Macam kalau kita orang dia nak kita sukat betul-betul pun tak boleh juga kan. Dia kena ikut sesedap rasa kan. Betul. Okey, jadinya kita masukkan dulu bahan-bahan yang mana kita nak masuk. Okey, macam biasa. Okey, udang ikutlah kalau rasa nak letak banyak udang kita letak banyaklah. Kan, ikut secukup rasa. Jadilah ala-ala tempura sikit Ya, betul. Okey, dan sebenarnya kan untuk pengetahuan penonton, Farid ni sebenarnya itulah tahun lalu sebab cara dia dapatkan resepi ni pun cukup unik sekali. Cuba cerita sikit kat penonton. Boleh kan cerita sambil-sambil boleh, kan? Boleh. Ceritanya macam saya lain sikit daripada yang lain sebab selalunya orang resepi turun-temurun daripada family, mak. betul, daripada datuk nenek. Tapi kalau saya ni suka juga makan cucuk udang. Jadinya satu hari tu saya pergi jumpa dengan makcik yang jual cucuk udang tu. Saya tanya macam mana nak buat cucuk udang macam yang dia buat. Okey. Jadinya pada awalnya makcik yang tu tak nak bagilah. Tak nak ajarlah saya. Sebabnya nanti kita apa? Resepi rahsia lah Resepi rahsia dia lah. Dan kemudian itulah orang kata dalam hidup ni jangan cepat putus asa. Jadinya saya minta dan akhirnya makcik tu setujulah nak bagi kepada saya. Tapi dengan harga RM1,000. RM1,000 Okey, waktu tu usianya tahun lepas lah? Tahun lepas. 25 tahun waktu tu? Ya, betul. Okey, jadi waktu tu harga RM1,000 baru habis belajar. Jadi apa tu hasil daripada bekerja sambilan ke apa nak dapatkan resepi ni? Memang berniat untuk berniaga lah? Pada awalnya saya bekerja jugalah. So bila dah bekerja tu kadang-kadang rasa bosan kerana itu bukan passion kita kan. Jadi selepas pada tu saya kata tak apa, kali ni kita buat je. Buat sungguh-sungguh mesti akan jadi punya. Ya, so, alhamdulillah, dalam masa beberapa bulan je jualan tu boleh cover balik modal yang beli resepi tu kan. Memang nawai tu tak ada asal nak menjadi seorang peniaga pun. Pada awalnya tak nak, tapi kebetulan keadaan masa tu pun PKP. So dengan kerjanya tak berapa menjamin, saya kata saya kena buat something lah. Nampaklah hikmah besar dia kan. Farid ni sebenarnya berasal dari Pasir Mah, Kelantan. Tapi perniagaannya di Ipoh, Perak. Okey. Kalau kita tengok memang kaya dengan inti. Betul. Sebab biasanya kan kalau kita makan kadang-kadang penuh tepung je. Betul. Dah boleh goreng ke kita boleh. Kena? Tapi kalau biasanya lagi elok kita biar beberapa minit dulu ya, betul. tak? Kalau biar pun lagi cantik sebenarnya. Tekstur dia akan lagi cantik. Cumanya tip ni dekat sini. Dah ni? Ya, betul. Cumanya tip dekat sini kena lebihkan cair kalau nak bagi garing sikit. Tu rahsia dia. Okey, jom kita goreng ni, kita biar kita buat second round nanti. Itu tip yang pertama. Dah cukup gaul dah kan? Kena bagi cair. Cumanya yang ini nak kena tambah air ke? Tak cukup tepung. Tepung dah habis. Tepung dah habis. Okey, yang ini yang memang cantik-cantik lah. Kita ni kan. Cumanya yang tip kedua, minyak kena panas. Okey. Tu lagi satu lah sebab kadang-kadang bila kita beli ni terlalu berminyak. Betul. Kan? Sebab minyak dia tak cukup panas, dia dah masuk dah. Itu punca tak menjadi sangat. Okey ya? Alright. Silakan, Farid. Okey, ini teknik dia lah. Bila nak goreng ni, sambil-sambil tu lah. Panas. Macam tu. Jadi kalau kita goreng ni elok yang saiz besar terus kita potong kemudian lah. Kita potong kemudian. Tapi kalau nak buat saiz dekat rumah, pakai sudu saja dah cukup. Cedok dah masuk saja. Jadi teknik pun kena nak bagi dia flat sikit lah. Macam tu. Sebab dia akan kembung sikit bila minyak panas. Kalau dia flat, kalau minyak tak cukup panas. Kalau macam ni, jadi. Dah cukup setahun ke Farid berniaga ni? Setahun ada. Alhamdulillah. 2 bulan.
Oh, okey, baik. Dan kita tengok ni kuah kacang. Kuah kacang ni Farid buat sendiri ke? Buat sendiri juga. Okey, baik. Jadi perancangan seterusnya macam mana, Farid? Perancangan seterusnya nak expand lebih lagi. Lepas ni kita akan berkembang dengan franchise. Contohnya buka lebih banyak cawangan lah. Supaya brand kita lebih berkembang. Di semua negeri ada lepas ni. Macam kawan-kawan tanya, jauh lah nak datang kan. So kalau lepas ni nak datang daripada negeri lain pun boleh beli. Buat online pun ada juga? Ada buat delivery semua ke atau fokus dekat gerai? Delivery fokus dekat gerai. Tapi delivery Foodpanda dengan Grab Food lah. Okey, baik. Tadi kan Farid ada laporan tentang tepung juga. Jadi nak tanyalah sebagai peniaga sendiri, terkesan teruk tak? Ya, agak terkesan juga dengan harga tepung. Yang pertama naik harga semestinya. Dan yang kedua, tepung susah nak dapat stok. Sebab dengan keadaan sekarang kan. Jadinya kadang-kadang apa yang ada kita beli saja. Jadi jualannya terhad, lepas tu harga akan letak mahal sikit. Kena readjust balik. Sebenarnya untuk masa ni kita tak buka lagi sebab sempena bulan raya ni penuh sampai Hanover House saja. So jadi setiap hujung minggu memang penuh lah. Ya. Alhamdulillah. Okey, teruskan goreng. Goreng saja sampai dia warna dia jadi golden sikit kan. So baru boleh angkat lah. Okey. Jap, tadi Farid kata ni nak bagi cair lagi. Maksudnya kena tambah tepung lagi, tambah air sikit lagi. Tadi dah terlebih air sikit. Oh, tadi terlebih air. Jadi tambah tepung sikit lagi. Okey. Baiklah. Boleh ke saya nak rasa, Farid? Boleh. Sebab tadi kawan-kawan dah rasa dulu. Kita pula nak rasa. Kita ambil yang kecil jelas. Boleh, saya cicah dengan kuah kacang ya. Okey. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ni best, Farid. Yep. Tapi kalau makan yang tu lagi best. Betul. Kalau yang panas lagi best lah. Kena makan panas-panas, yang garing-garing. Tu rasa dia. Dan nak bagi garing rasa dia? Lebihkan air. Lebihkan air sikit bagi dia cair dan minyak kena panas. Okey. Farid, saya tengah kunyah. Ambil tu. Maafkan saya. Kongsikan laman media sosial. Kalau penonton WHI mungkin nak order ke. Kalau nak order. Okey. Kami setakat ni kami ada Facebook dan Instagram saja. Kalau di Facebook, Cucuk Udang Royal. Jaraklah Cucuk Udang Royal. Tapi kalau di Instagram, rapat saja Cucuk Udang Royal. ROYALE lah. Royal tu Okey, anda tengok logo yang itulah Instagramnya ya. Baik, terima kasih banyak-banyak Farid kerana bersama kami di WHI. Semoga dimurahkan rezeki sentiasa insya-Allah. Baiklah, selepas ini ada banyak lagi resepi akan kami bawakan kepada anda. Hari ini semua pasal cucur je. Kita berehat dulu seketika.